Bab berhubung dengan orang yang tertidur ataupun tidur sehingga tertinggal sembahyang, atau orang yang terlupa sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Ghazwa Khaybar, baginda berjalan pada malam itu. Baginda berjalan, dalam setengah nuskahnya lailahu, pada malam itu, ataupun fasara lailatan. Kalau lailatan, baginda berjalan semalaman, sehingga apabila kami mengantuk, baginda berhenti, yakni di hujung malam. Arrasa makna berhenti di hujung malam untuk berehat. Baginda berkata kepada Bilal, ikla' lana al-lail, berjalah untuk kita semua malam ini. Perawi berkata yakni Abi Hurairah, faghalabat Bilalan ainahu. Aina apa ni? Mat Bilal jendera. Faghalabat Bilalan ainahu, Bilal tertidur dalam keadaan menyandarkan belakangnya kepada kenderaannya. Tidak sedar sesiapa pun, baik Nabi, Bilal dan mana-mana sahabat yang lain, sehingga mereka darabathumus syams, dipukul cahaya matahari, sehingga mereka terkena cahaya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling awal di antara mereka sedar. Terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus baginda berkata, hai Bilal. Faqala, Bilal pun menjawab, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik. Tuhan telah mengambil kesedaranku, yaitu Tuhan yang telah mengambil kesedaranmu. Tuhan yang mengambil kesedaranku, itulah Tuhan yang telah mengambil kesedaranmu. yakni Tuhan yang menghilangkan kesedaranku, itulah Tuhan yang menghilangkan kesedaranmu. Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Mereka pun mengheret kenderaan-kenderaan masing-masing ke suatu tempat yang tidak jauh dari situ. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memerintahkan Bilal. Lalu Bilal mengiqamatkan sembahyang untuk mereka, dan baginda menjadi imam kepada mereka dalam sembahyang subuh. Apabila bersembahyang subuh, baginda menjadi imam kepada mereka dalam bersembahyang subuh itu. Falamma qada shalah, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sembahyang, menunaikan sembahyang atau mengqadha sembahyang, itu yang lebih jelas. Baginda bersabda, sesiapa yang terlupa mana-mana sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat, kerana Allah telah berfirman, aqimis salata lidzikra, dirikanlah sembahyang apabila teringat. yakni sembahyang yang telah terlupa itu. Yunus berkata, Ibnu Syihab membaca ayat ini begitu. Ahmad berkata, Anbasah mengatakan maksud beliau dari Yunus berhubung dengan hadis ini lidzikra. Qala Ahmad berkata al-kara maknanya an-nu'as, mengantuk. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah dalam kisah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
beralihlah kamu, berpindahlah kamu dari tempat yang kelalaian telah menimpa kamu, telah mengenaimu. Qala, perawi berkata, baginda menyuruh Bilal berazan dan beriqamat dan bersembahyang. Baginda bersembahyang. Abu Daud berkata, rawahu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i, Abdul Razzaq dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Tiada siapapun dari mereka menyebutkan azan dalam hadis Zuhri ini, dan tiada siapapun di antara mereka yang mengisnadkannya selain Auza'i dan Aban al-Attar dari Ma'mar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Nabi SAW pernah dalam satu perjalanannya, lalu Nabi SAW melencong ataupun memusingkan kenderaannya ke suatu arah. Aku pun memusing bersama dia, aku pun berpusinglah bersama dia. Yani aku pun memusing kenderaanku seperti dia. Faqala, baginda pun berkata, tengok, saya pun kata, ini ada seorang yang berkenderaan, ini pula 2 orang, itu 3 orang pula, sehingga kami semua menjadi 7 orang. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, jagalah sembahyang untuk kita. Maksud beliau sembahyang subuh. Tetapi mereka telah tertidur. Duriba ala adhanihim, ini telinga-telinga mereka telah dipukul. Maksudnya mereka semua tertidur. Tiada siapapun dari mereka yang sedar. Tidak ada apapun yang menyedarkan mereka selain dari harrus syams, panas matahari. Mereka pun bangkit, bangun, fasaru hunayatan, dan berjalan sedikit, yakni beranjak sedikit, kemudian berhenti di tempat itu, lalu berwuduk, dan Bilal melaungkan azan. Mereka pun bersembahyang 2 rakaat fajar, kemudian bersembahyang fajar dan berkenderaan, yakni naik kenderaan mereka pula. Faqala ba'dhum li ba'dhin, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, sesungguhnya kita telah cuai dalam sembahyang kita. Maka Nabi SAW bersabda, sebenarnya tidak ada kecuaian dalam tidur itu. Kecuaian hanya ada dalam kesedaran. Apabila seseorang dari kamu terlupa mengerjakan sesuatu sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila teringat, dan pada keesokan harinya hendaklah dia bersembahyang pada waktunya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rabah al-Ansari, orang-orang Ansar mengajar ilmu agama kepadanya dengan mendalam. Dia menceritakan kepada kami, ini kata perawi di bawahnya, ini Khalid bin Sumair, beliau berkata, Abu Qatadah menceritakan kepadaku, yaitu Faris Rasulullah SAW, seorang yang tangkas berkuda di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah menghantarkan Jaisyal Umara, tentera yang mempunyai beberapa orang panglima, bihadhil qissah, dengan kisah ini seterusnya. Qala falam tuqizna, beliau berkata, kami tidak disedarkan kecuali oleh matahari yang naik. Faqumna, kami pun bangun dalam keadaan ketakutan kerana sembahyang kami, yakni yang telah terlepas. Nabi SAW pula berkata kepada kami, bertenang, bertenang, sehingga apabila sudah naik betul matahari, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu yang mahu mengerjakan 2 rakaat fajar,
bolehlah dia mengerjakannya. Maka bangkitlah orang yang selalu mengerjakannya dan orang yang tidak selalu ataupun tidak pernah mengerjakannya. Baginda juga bersembahyang 2 rakaat fajar itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya dilaungkan azan untuk salat. Fanudiya, maka diserulah untuk bersembahyang. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, fa shalla bina, dan menjadi imam kepada kami. Apabila telah selesai, baginda bersabda, ketahuilah sesungguhnya kita memuji Allah kerana kita tidak berada dalam apa-apa urusan dunia yang menyibukkan kita sampai tertinggal sembahyang itu, tetapi ruh kita berada di tangan Allah. Dia boleh melepaskannya bila dikehendakinya. Sesiapa yang sempat di antara kamu bersembahyang subuh besok dengan baik, maka hendaklah ditunaikan bersamanya seumpamanya. Maka hendaklah ditunai bersamanya sembahyang seumpamanya. Sekat tu. Ini bab tentang orang yang terlupa sembahyang. Sampai tertinggal sembahyang lah. Terlupa tu banyak macam. Terlupa tu banyak macam. Sampai tertinggal sembahyang ni makna tertinggal dari waktunya, lepas waktu. Itu maksud tertinggal. Bukan maksud tertinggal dalam waktu lewat. Tidak, di sini maksudnya tertinggal lepas waktu. Satu waktu kah, ataupun lama 2 hari kah, ataupun macam-macam lagi lah. Boleh jadilah terlupa tu macam-macam. Tidak semesti teringat selalu lepas tu. Mana pada waktu sembahyang yang berikutnya, tak mesti. Boleh jadi 2-3 sembahyang lepas pada tu baru teringat. Boleh jadi 2 hari, boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun, boleh jadi macam-macam lah terlupa tu. Tertidur ni pula, tertidur. Biasanya tertidur ni malam lah kita kata. Malam, tak ada subuh, terlepas waktu subuh. Ataupun pada waktu lain pun, zuhur, tak ada zuhur, masuk waktu asar. Tidur juga. Ataupun yang tidur lama, beberapa hari, boleh jadi supa jugalah, supa. Dalam hadis ini kita dapati tak baca habis lagi hadis ni, sampai kepada akhir dia tu panjang, sampai bab fi bina'il masjid. Semuanya itu berkenaan dengan tinggal sembahyang. Ulama mengatakan bahawa Nabi SAW telah tertinggal sembahyang subuh, yang terlepas waktu sembahyang subuh 3 kali dalam 3 peristiwa. Ini yang pertama yang kita baca malam ni, peristiwa Khaybar, yang ini pada tahun yang ke-7 Hijrah. Akhir sekali, tapi kita tak baca lagi. Akhir sekali dalam bab ni, zaman Hudaybiyah. Ini pada tahun yang ke-6, Hijrah. Ada pula pada tahun dalam peperangan Tabuk, ada juga peperangan Tabuk. Itu satu lagi. Dalam peperangan Tabuk. Jadi 3 lah ada. Tempat yang dapat dikesan melalui hadis-hadis Nabi SAW tertinggal sembahyang ataupun terlepas waktu. Dan bagaimana Nabi SAW melakukannya selepas tu, inilah kita tengok dalam bab ni. Setengah ulama dia cuba mengatakan peristiwa ni sekali saja berlaku pada Nabi SAW. Sebenarnya perawi je cerita banyak ni jadi beza-beza. Itu tidak tepat. Sebabnya mereka mengatakan begitu. Dia kata
tak pernah sabar acak kali berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ialah kita nak guna akal semata-mata. Kalau nak guna akal semata-mata, kalau tidak salah juga kalau guna akal, kalau kata 3 kali pun. Kalau ada lagi boleh kita terima, kalau ada lagi, tapi dah tak ada 3 ni. Sebab apa? Semayang ni nanak hari orang buat. Nanak hari. Maknanya semenjak seseorang itu difardukan wajib atas dia semayang, semenjak situ ikutlah siapa umur 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun wajib sama. Takkanlah dalam sepanjang masa tu tidak ada. Kita kata mungkin sekali berlaku. Kalau benda ni jangan-jangan sekali berlaku, nak sabarlah kita kata sekali jangan berlaku. Ni dak banyak kali ni semayang. Kalau buat 3 kali tu tidak berat lagi. Apalagi dalam riwayat-riwayat ni jelas menyebutkan hak ni dalam peristiwa Khaybar, hak ni dalam Tabuk, hak ni dalam Hudaibiyah, jelas. Apa salahnya kalau kita terima Nabi SAW ni dia terlepas semayang. Bagi kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah, bagi kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah, kita kata lagu mana? Apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni, dia ada banyak keadaan. Salah satunya iaitu untuk menenangkan jiwa kita, Yang ni takut-takut kita duduk serak, kurang adalah kita, darjat kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita terlepas sembahyang. Kalau kita kata Nabi SAW pun ada juga terlepas sekali tak banyak lagi, boleh jadi kita sebagai manusia biasa lebih banyak. Tapi kalau 3 kali, 3 ni menunjukkan banyak tu isyarat. Kita tidak akan jadi patah hati dengan sebab keadaan-keadaan ini berlaku kepada kita. Sebab apa? Ini berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW, sekurang-kurangnya, mana benda ni bukanlah satu keaiban besar, bukanlah satu kecacatan, kelemahan yang tidak boleh berlaku kepada seseorang sehingga jadi kuranglah kalau berlaku kepada dia. Tidak, tak mungkin. Ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Misalnya kalau jadi kuranglah ke mana? Nabi curi, ikutlah mana-mana Nabi, tak ada, sama sekali tak ada. Nabi berzina, sama sekali tak ada. Nabi terlupa, ada. Nabi tertinggal waktu sembahyang, ada. Nabi sakit, ada. Ini semua bukan mencacatkan dia. Nabi kencing sambil berdiri, ada. Nabi kencing sambil berdiri, ada. Maknanya perkara-perkara yang boleh, mana tidak jadi cacat dia tu. Apalagi dalam masyarakat yang biasalah melakukan begitu, misalnya kencing sambil berdiri, biasa. Dia tidak anggap satu pelik tu, kencing sambil berdiri. Berlaku kepada Nabi SAW, kita boleh terima tu, tak jadi masalah. Nombor 1 sekali bagi kita ni tadi lah, iaitu ini adalah satu tasliyah lah kita kata, macam menghiburkan kita bahawa orang yang tinggi setara tu dengan Allah SWT pun boleh berlaku kepada dia, kepada kita lebih-lebih lagi lah. Jadi kita tidak jadi patah hati. Itu hak nombor 1 sekali. Lepas tu dalam riwayat ni jelas menunjukkan tak ada siapa-siapa hak sedar dulu. Nabi hak mula-mula sekali sedar. Sedangkan dalam riwayat yang lain, tempat lain, hak mula-mula sekali sedar Sayyidina Umar. Ini macam mana kalau kita kata peristiwa ni satu, hanya satu kali, macam mana banyak sangat percanggahan itu. Semestinya kita menerima bahawa peristiwa tertinggal sembahyang subuh ni beberapa kali telah berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Dalam peristiwa ni orang lain tak bangun. Nabi SAW dulu sedar mula-mula sekali, sampai kena cahaya matahari, yang ni cerah dah lah. Rasulullah SAW pun bila begitu terkejut. Dia pun kata, hai Bilal,
Yang bagaimana dengan keadaan kamu yang mana aku telah pesan dah tadi, suruh jaga, macam mana kamu? Bilal jawab ringkas, iaitu Tuhan yang telah mengambil kesedaranmu. Tuhan itulah yang telah mengambil kesedaranku. Jadi bukan dengan ikhtiar, dengan pisah saya, tidak, tapi dengan kehendak Tuhan semua ni berlaku. Itu kata Bilal, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ku sanggup tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Yang kiranya sesuatu yang tidak baik akan berlaku ke atasmu, dan aku boleh menebus engkau. Yani untuk mengelakkan engkau, aku terpaksa kena letak ayahku atau ibuku, sanggup ku letakkan lagi, dan engkau selamat. Itu makna bi abi anta wa ummi. Mereka pun bawalah kenderaan masing-masing. Tak ada sebut sini Nabi SAW suruh bawa lari tu daripada tempat tu, suruh beralih daripada tempat tu, tak ada sebut sini. Dalam riwayat yang lain ada, tapi di sini para sahabat eretlah unta masing-masing itu, bawa ke satu tempat yang tidak jauh lah daripada situ. Lepas tu ambil air semaya lah. Bilal pun iqamah. Nabi SAW semaya subuh. Lalu selepas pada tu dia kata, tu buat perkara. Ni kita nak buat kesimpulan hak ringkas-ringkas dulu, iaitu yang pertama, Nabi SAW sedar dengan terkejut. Begini keadaan orang yang mengambil berat tentang sesuatu. Dia tak boleh, manakala sekiranya dia sedar, biasa je dia. Kalau lagu tu jalan tu, maknanya ikatan hati dia dengan sembahyang tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat. Dia termasuk dalam orang yang leka tu. Kalau lagu tu kena berubat lah, kena cari penawar. Rasulullah SAW terkejut. Sebab apa? Satu, kewajipan telah terlepas daripada masa yang sepatutnya. Sebab itu dia terkejut. Tak seh lah, kalau boleh tak seh keadaan itu. Itu satu. Yang kedua, macam mana Nabi SAW dia boleh tertidur terlepas sembahyang, sedangkan dalam riwayat yang lain dia kata dia kata tanamu ainaya wala yanamu qalbi, mata aku tidur tapi hatiku tak tidur. Sebab itu bila Aisyah dan sahabat lain tanya, macam mana engkau sembahyang pula, tadi engkau sudah tidur, yang dia tak ambil air sembahyang pula, kira-kira dia kata mata aku tidur, hati aku tidak tidur. Dia pakai tak ambil air sembahyang. Sini lagu mana? Jadi ada beberapa jawapan ulama, di antaranya hak itu dalam keadaan biasa, hak ni dikecualikan. Allah SWT nak, dengan takdir dia nak beri berlaku benda ni, jadi hati dia pun tidur juga, tak khabar juga. Hati dia pun tak khabar juga. Itu yang pertama. Satu, bukan mata dia saja yang tidur, tapi hati dia tidur juga pada masa ni. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud hati dia tidak tidur tu bukan maksudnya segala-gala yang berlaku ni dia sedar. Tidak. Hak yang berlaku sekeliling ni dia nak tahu berubah ke tidak berubah, berlaku ke tidak berlaku, dia dengan mata kasar. Hati hanya boleh tahu bahawa dia ni batal air sembahyang kau. Tahu benda-benda lagu tu. Nak tahu matahari naik kau tidak, lepas waktu kau tidak, itu kait dengan mata tu. Hak hati saat ni tu tidak tidur tu maksudnya tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada dia pada masa tidur tu pun serupa je dengan masa sedar. Hati dia tu tak ada beza antara dalam keadaan sedar dengan tidur tu, serupa. Walaupun mata tidur, tapi hati tu serupa je dari segi kesedarannya. Sehingga tidak ada beza wahyu yang baginda terima pada masa tidur dan pada masa sedar. Itu makna tidak tidur hati aku tu. Bukan makna tidak tidur tu dia tidak tidur sungguh, tidur sungguh. Tetapi hati dia tu sentiasa tidak putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna sedar. Manakala wahyu mari, serupa dengan pada masa sedar juga. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Maksud sedar hati itu dalam setengah-setengah perkara, bukan semua perkara. Bukan semua perkara. Misalnya dalam hal batal atau tidak air sembahyang, gitu. Dia boleh tahu. Tetapi dalam perkara-perkara yang berkait dengan panca indera yang zahir ni, tidak. Waktu tidak. Ini beberapa pendapat. Dia pun kata begitu kepada Bilal. Lepas tu pindah kenderaan masing-masing itu, pindah. Apa pindah ni? Sini ada beberapa pendapat pula. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan Nabi SAW kata di sini ada syaitan, kamu pindah tempat. Dalam setengah-setengah riwayatnya disebutkan pada masa itu matahari duduk tengah naik, bukan naik betul dah, duduk tengah naik. Nabi SAW tidak suka bersembahyang pada masa itu. Dia nak boleh lepas waktu yang dia larang. Dalam hadis-hadis yang lain, dia larang pada waktu-waktu tertentu, termasuklah pada waktu matahari sedang naik. Nak start sembahyang pada masa itu. Kalau sudah start dan lepas tu matahari naik, itu lain. Nak start sembahyang pada ketika matahari tengah naik tu, dia tak suka dan dia larang. Oleh kerana itulah Nabi SAW suruh buat lari, suruh alih kenderaan saat ni, biar sedang molek dengan naik matahari itu dengan betul. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, suruh beralih tempat ni sebab tempat tadi tak ada tempat nak ambil air sembahyang ataupun tempat yang munasabah lah untuk sembahyang. Carilah tempat lain, gitu saja. Bagi orang-orang yang mengatakan syaitan ada situ, jadi kita nak kena pindah. Kalau aku tu dalam rumah jenuh, pindahlah. Dan tempat tidur kita, tempat sembahyang kita situ. Apabila berlaku macam tadi, kita je tidur lah, tak ada sembahyang situ, tak ada kena-mengena tu. Kita tidur dalam bilik, tempat sembahyang kita satu tempat, kita tak boleh sembahyang tempat sembahyang, tak ada kena mengena tu. Atau kalau kita kata kita tidur tempat sembahyang tapi terlepas waktu, jadi kita tak boleh sembahyang lah, tempat tu kena pindah tempat lain, begitu ke? Tak mesti juga. Kalau tak ada tempat lain yang lebih sesuai, macam mana? Itu masalahnya. Pendapat tadi tidak berapa kemah. Kalau tidak sesuai, situ hak paling sesuai untuk buat sembahyang, untuk kita kerjakan sembahyang, tak kena cari tempat lain. Itu alasan. Seterusnya yang ketiga. Yang keempatnya, dah syaitan ada semolek dengan sembahyang, biar dia lari. Apa kita pula nak lari daripada dia? Kau banyak dia kalau kita nak kira lah. Kalau kita lock dia, kau banyak situ. Kalau kita sembahyang, larilah dia. Lepas tu kita bukan semua tu lupa tu. Hari ni gitu. Lepas esok nak alih tu, alih hari ni saja ke alih buat selama-lamanya? Itu masalahnya. Tidak jelas sebab peristiwa ni berlaku dalam perjalanan, bukan di tempat tetap, tempat tinggal di rumah, tidak. Dengan sebab itu, kalau kita nak terima pindah ni pun dengan sebab tempat tadi, tidak ada kena mengena dengan hak di rumah. Mungkin dalam perjalanan saja kalau nak terima hak ni pun, dalam perjalanan saja. Itu pun tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Kalau kita terima ada syaitan, boleh jadi Nabi SAW tahu syaitan tempat tu khusus dengan tempat tu. Tempat lain tak mesti syaitan ada belakang. Dia boleh pergi belakang mana pun, tidak khusus dengan satu tempat. Kepada Nabi SAW dia boleh katalah syaitan, sebab dia nampak, dia tahu. Kita macam mana kita nak menafikan di sini ada, di sini tak ada, semata-mata dengan terlepas semaya di situ? Tak boleh. Tak boleh. Gitu. Golongan yang kedua, dia kata Nabi SAW suruh pindah kenderaan di atas ni dengan sebab matahari tengah naik. Nabi SAW larang sembahyang pada masa tu. Ini Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia pegang ni. Sebab itulah bagi dia, kalau matahari tengah naik, kita sudah sedar dah, tak boleh sembahyang pada masa tu. Biar naik betul. Pada masa tu tak boleh sembahyang mengikut mereka. Kalau tengah sembahyang dah tak apa tu, tengah sembahyang dah, selesaikanlah. Hak tu termasuk man adraka raka'atan minas salah faqad adraka, termasuk dalam hadis tu, siapa dah satu rakaat sembahyang bermakna dia sudah dah lah dalam waktu tu. Maknanya kalau tak ada selesai lagi, walaupun matahari tengah naik, dia boleh teruskan. Hak tak bolehnya nak mula sembahyang. Tapi bagi orang lain, ulama-ulama lain, dia pegang dengan hadis ni juga. Ni maksud Imam Abu Daud. Kalau dalam hadis hukum ni, kita kena ingat sunan. Apa makna sunan? Sunan Abi Daud. Mana kitab ini lebih diutamakan
dari sudut pekoh. Sebab itu tertib dia tertib pekoh. Dan lebih ditekankan hak dia nak tekannya dari sudut pekoh. Itu maksud sunat. Maksud sunat iaitu tertib hadis dia tu ialah mengikut tertib pekoh. Dan lebih ditekankan ialah sudut pekoh. Maksud Imam Abu Daud iaitu dia nak menyatakan dalil bagi masing-masing ulama dalam membuat kesimpulan pekoh mereka. Bagi orang yang mengatakan dia tak boleh semaya pada waktu naik matahari, itu mana dalil dia? Hak ni? Itu maksud Imam Abu Daud nak cerita. Bagi orang yang mengatakan bila dia teringat, tak kira lah pada masa dilarang pun. Memang asalnya masa tu dilarang oleh Nabi SAW semaya. Tapi kalau kes ni, kes terlupa ataupun kes tidur, bila kita sedar ataupun bila kita ingat, semaya selalu pada masa tu. Tak kira matahari sedang naik pun, tak kira. Itu dikecualikan. Dia pegang dengan hadis ni juga. Mana dia pegang dengan hujung hadis ni? Cuba kita tengok. Nabi SAW kata, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang terlupa semaya, hendaklah dia mengerjakannya apabila. Bila tak kira bila. Dia teringat tadi dia terlupa semaya Zuhur tadi. Lepas asar Nabi SAW tak bagi semaya. Tapi dah hadis ni dia kata bila dia teringat, masa tu boleh semaya. Hak larangan hak asal kata tak boleh semaya lepas asar tu, itu dikhususkan larangan ni. Larangan itu umum. Umum. Dalam kes ni tak termasuk. Mana seseorang tu boleh semaya pada masa tu juga, mengikut mereka ini. Begitu juga tadi. Kalaulah dia sedar tu setelah ambil air semaya, sedar molek matahari duk tengah naik, walaupun duk tengah naik itu pada masa tu dilarang asalnya, tak apa. Sebab apa? Itu masa dia boleh buat. Kalau lambat, itu makna melambatkan pula semaya. Sebab Nabi SAW kata bila dia terlupa. Bila pada masa tu, bila dia teringat, bila dia sedar. Mana dalam keadaan setelah dia tu ambil air semaya, gapo selesai belaka lah, kebetulan pada masa tu tengah naik matahari, tak kira, boleh. Ini mengikut golongan yang kedua. Dia pegang hadis mana? Hadis ni. Itu maksud Imam Abu Daud. Hadis ni juga dia pegangnya. Orang yang mengatakan, golongan yang ketiga yang mengatakan sebab pindah ni bukan sebab situ syaitan, kau sebab matahari tengah duduk naik kau gapo dak. Hak ni dah kena matahari dah ni. Maknanya naik dah kena matahari dah. Dia kata pindah ni sebab situ tak ada tempat air. Sebab itulah setelah dia berpindah tempat tu, mereka pun ambil air semaya. Ambil air semaya tu mana tempat pindah tu, cari tempat air. Dengan maksud tu, bukan kerana tadi, tidak ada kena mengena. Kemudian Nabi SAW pun ambil air semaya dan suruh Bilal. Suruh Bilal buat apa? Fa'aqama lahu. Suruh Bilal qamak lah. Maka Bilal pun qamak lah untuk sembahyang itu. Hadis ni dia ada sebut qamak saja. Bagi orang yang mengatakan sembahyang ni hak qada ni ada qamak saja, hadis inilah dia pegangan dia. Bagi orang yang mengatakan ada ban juga, dia pegang dengan hadis kemudian. Hadis ni tak ada. Hadis kemudian kita akan jumpa hadis yang kedua. Hadis ni hanya sebut iqamat sahaja. Walau bagaimanapun kedua-duanya boleh. Tapi kalau kita duduk rumah kita, bangun lewat, kita buat kejut orang lah, tak ada pasal tu. Lepas tu kita nak sembahyang seorang pun, kalau tak qamat tak bar pun tak apa, sembahyang gitu. Sembahyang gitu. Ini dalam keadaan dia ramai-ramai semua sekali tinggal sembahyang tu, molek lah. Molek lah bar tu qamat tu. Tapi kalau seorang-seorang tak perlu. Kalau 2 orang 3 orang boleh nak qamat, tapi bar tu tak perlulah. Wak riuh tak ada pasal.
Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengan dia pegang dengan hadis ni lah, kata qamat. Sebab hadis ni hak kuat. Dan orang lain yang mengatakan azan pun ada juga, dia pegang dengan hadis lain lah. Kedua-duanya boleh, tak jadi masalah. Dan baginda bersembahyang sallalahum as-subha, sembahyang subuh dengan menjadi imam kepada mereka. Itu makna sallalahum, bukan sembahyang untuk mereka. Mereka tak sembahyang, dah. Baginda bersembahyang dengan menjadi imam kepada mereka. Itu makna sallalahum as-subh. Bila selesai sembahyang, Nabi SAW pun kata, sesiapa yang terlupa sembahyang, falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang terlupa sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat. Hadis ni tak ada cerita terlupa ni tertidur. Sebab tu tajuk tadi, sesiapa yang tertidur sehingga tertinggal sembahyang ataupun terlupa. Itu tajuk. Dalam hadis ni sebut tak terlupa, hak Nabi sebut ni. Ya, Imam Abu Dawud masuk kedua-dua tu sebab kedua-duanya ada dalam ni. Hak nak berlaku kepada Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia tu tertidur, tak sedar sehingga terlepas sembahyang. Itu maknanya sesiapa yang tertinggal sembahyang kerana tertidur. Hak ni tidak terlupa, tapi Nabi SAW bagi satu benda baru, satu benda lain. Makna maklumat tambahan, iaitu serupa dengan hak ni juga. Maknanya kalau hak ni tidur, lepas tidur tu kena sembahyang, apabila sedar, orang terlupa pun lagu tu juga. Dia cerita satu perkara lain yang tidak berlaku kepada dia di sini, tapi dia nak buat satu maklumat, satu ilmu baru, ilmu tambahan, iaitu berkenaan dengan orang yang terlupa mana-mana sembahyang, dia kena mengerjakannya bila dia teringat. Bila dia teringat. Fa inna Allah qala, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidzikra, dirikan sembahyang apabila teringat. Apabila teringat. Yunus berkata, Ibnu Syihab baca lagu ni, Ibnu Syihab Az-Zuhri baca lagu ni, aqimis salata lidzikra. Hak biasa-biasa kita duk baca aqimis salata lidzikri. Ini tidak, aqimis salata lidzikra. Baca lagu mana dia baca Quran lagu tu ke? Tidak, baca ketika meriwayatkan hadis ini. Bukan baca Quran. Baca Quran aqimis salata lidzikri lah. Baca ketika meriwayatkan hadis ini. Sebab Nabi SAW kata begini, aqimis salata lidzikra. Qala Ahmad berkata, yang dimaksudkan dengan Ahmad di sini iaitu tok guru Imam Abu Dawud. Bukan Ahmad tu Imam Ahmad, tok guru dia juga ataupun, tapi hak ni Ahmad ni, Ahmad bin Saleh. Ni tok guru dia ni. Itu maksud Ahmad berkata, yakni Ahmad bin Saleh berkata. Qala Ambasah mengatakan, yakni maksud beliaunya dari Yunus dalam menceritakan hadis ini, lidzikra. Sani kan, kalau kita perhati sanad dia tu, Ahmad bin Saleh ambil daripada Ibnu Wahab, Ibnu Wahab ambil daripada Yunus. Imam Abu Daud nak cerita di sini, selain daripada Ibnu Wahab, anak murid Yunus, seorang lagi anak murid dia namanya Ambasah. Dia juga meriwayatkan dari Yunus dalam menceritakan hadis ini, lidzikra juga. Bukan seorang Ibnu Wahab saja yang meriwayatkan lagu ni, lidzikra, tetapi Ambasah juga meriwayatkan dari Yunus, lidzikra. Takut-takut orang kata keliru kau ni, sebenarnya dalam Quran lidzikri. Tak, maknanya dua orang. Itu tujuan Imam Abu Daud mari di sini. Dua orang anak murid kepada Yunus ini menceritakan memang lidzikra, bukan lidzikri.
Tetapi adalah dalam setengah-setengah nuskah, yang nuskah yang masih bertulis tangan ataupun nuskah-nuskah yang dicetak, ada sebut lagu lain. Umpamanya yang dicetak di India, dia ada sebut lidzikri, hak mula-mula tu, iaitu Nabi SAW berkata, fa innallaha qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidzikri. Ini sebab biasa. Tetapi kalau kita kata lagu tu apa maknanya? Imam Abu Daud kata, Yunus berkata, Ibnu Syihab selalu baca lagu tu, selalu baca lagu ni. Nak ayat pelik ni tak serupa dengan orang lain baca. Hak tak serupa dengan orang lain baca, dia zikra lah. Hak tu lebih tepat. Sebab itulah dalam kebanyakan nuskah yang bertulis tangan ataupun yang sudah dicetak di mana-mana pun lidzikra, hak tu hak kebanyakan, dan hak tu yang sesuai. Kalau dia kata Ibnu Syihab baca lagu tu lah, semua orang baca, tak payah ayat tu, tak payah ayat. Ni dia baca beza daripada orang lain lah, sehingga perlu disokong pula. Dia sebut Ahmad kata Ambasah meriwayatkan dari Yunus, dia pun kata lagu ni juga. Dia takut orang berasa pelik lah. Barulah munasabah lidzikra. Kemudian Ahmad berkata, yakni perawi ni, yakni guru kepada Imam Abu Daud, dia menguraikan makna al-kara dalam hadis ini. Apa makna al-kara? Maknanya an-nu'as, mengantuk. Itu saja. Apa makna aqimis salata li dzikri? Ataupun dalam riwayat ini aqimis salata li dzikra. Li dzikra ni dalam riwayat ni, makna dia ada beberapa maknanya. Satu makna dia, di sini pun ada sebut ni dalam kitab ni, dia penukil daripada Hafiz Ibn Hajar. Ada beberapa pendapat ulama tentang makna hadis ni dan makna ayat ni lah, sebab asalnya ayat aqimis salata li dzikri, mana dirikanlah sembahyang litadzkurani fiha, untuk engkau mengingati aku di dalamnya, dalam sembahyang. Itu aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk engkau mengingatiku di dalamnya. Satu. Yang kedua, aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang supaya aku menyebut engkau dengan sebutan yang baik, supaya engkau layak dipuji olehku. Itu maknanya li dzikri. Itu makna li adzkuraka bil madhi. Dia kata, supaya aku sebut engkau dengan pujian. Mana terpujilah engkau kalau sembahyang. Yang ketiga, aqimis salata li dzikri, maknanya dirikanlah sembahyang apabila aku mengingatkan engkau kepadanya. Ini hak sesuai dengan cerita ni. Apabila aku mengingatkan engkau kepadanya, yang ni tadi engkau terlupa, lepas tu aku ingatkan engkau. Bila engkau ingat, engkau dirikan sembahyang. Ini sesuai dengan apa kita duk baca tadi, makna yang ketiga itu. Yang keempat, aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang apabila engkau teringat perintah aku setelah engkau terlupa. Maknanya sembahyang hak perintah Allah. Aqimus salat, Allah SWT suruh sembahyang. Bila engkau teringat kepada perintah aku itu, kamu sembahyanglah, dirilah sembahyang. Yang ni kita tadi terlupa kepada perintah Allah SWT, kita tak sembahyang. Lepas tu dalam waktu lain kita pun teringat kepada sembahyang, maksudnya teringat kepada perintah Allah supaya sembahyang lah. Teringat ni dalam waktu lain, kena sembahyang. Itu yang keempat. Yang kelima, dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku, bukan untuk mengingati orang lain, khusus untuk ingat kepadaku, berikan tumpuan dan perhatian kepadaku.
jangan kepada yang lain. Yang ni untuk mengikhlaskan ibadat kepadaku. Itu yang kelima. Yang keenamnya, dirikanlah sembahyang untuk bersyukur. Itu makna bersyukur atas ingatan. Atas ingatan yang aku berikan kepada kamu ataupun ingatanmu kepadaku. Boleh berlaku. Ada lagi yang mengatakan, yakni aqimis salata li dzikri. Dirikanlah sembahyang apabila engkau teringat sembahyang. Maksud dia apabila engkau teringat sembahyang itu berarti engkau telah teringat kepada aku. Bila engkau ingat sembahyang, engkau teringat dah kepada aku. Itu makna dia. Itulah ada beberapa pendapat tentang aqimis salata li dzikra tadi. Cuma ada di sini satu lagi perbahasan yang penting juga, iaitu ada ulama yang mengatakan sembahyang ini wajib diqadha kerana dua keadaan. Dua keadaan, iaitu dalam hadis ni terlupa, lagi tertidur ataupun tidur lepas tu tinggal sembahyang. Apabila sedar. Tapi kalau seseorang tu tinggal sembahyang tu dengan sengaja, lagu mana? Lagu mana? Cerita. Situ ada khilaf. Ada khilaf ulama. Dalam kitab ni pun ada sebut. Dalam kitab ni pun ada sebut. Mungkin orang tak biasa dengar dia rasa pelik lah pula ni. Sebenarnya benda ni benda khilaf. Walaupun dia sebut di sini, Imam Nawawi kata sebahagian ahli zahir syadz, pendapatnya ganjil dalam mengatakan tidak wajib qadha sembahyang yang terlepas tanpa uzur. Imam Nawawi kata itu syadz. Dan golongan ini mendakwa bahawa sembahyang itu dengan mengerjakan qadha itu tidak boleh terlepas daripada besarnya dosa meninggalkan sembahyang. Ini dalam kisah sengajalah. Mengikut Imam Nawawi, ini adalah kesilapan pendapat orang itu. Dan ini adalah kerana kejahilan mereka. Mana Imam Nawawi parok lah ni. Parok. Ini adalah kejahilan mereka, dia kata. Tetapi orang-orang lain jawab pula lah. Ialah itu pendapat dia. Dia kata orang jahil. Dia kata ini silap. Dia kata gini-gini. Dalam kitab ni sendiri pun ada sebut bawah tu. Muskil Imam Nawawi nak kata ini jahil. Orang dia tak erti, salah. Sedangkan dalam Aini Syarah Sahih Bukhari, dia sebut ada beberapa orang sahabat besar berpendapat lagu ni. Ini kita tak boleh kata jahil lagi. Kalau setara tu. Dan kita tak boleh kata ganjil, pendapat itu syadz, tak boleh. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat besar yang berpendapat begitu. Ni tengok bawah dalam kitab ni. Syaukani berkata dalam Nailul Awtar, Daud Zahiri dan Ibnu Hazm berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sembahyang la yaqdis salah, tak boleh qadha sembahyang berdasarkan hadis inilah, hadis yang kita baca ni lah. Sebab apa? Nabi SAW sebut tu je, kalau terlupa dan kalau tidur, hak tu ya qadha. Hak lain kalau sengaja tak ada sebut. Ni kalau nak kira dia nak tambah dah ni, hak berlaku kepada dia hanya tertidur terlepas waktu, dia tambah sesiapa yang terlupa sembahyang. Kita kata dah pula-pula tambah, ada mana ni katalah dah pula-pula tambah, dah tambah lah lagi. Begitu juga orang yang sengaja tinggal sembahyang, dia hendaklah qadha.
Sepatutnya dia kata begitu. Man tarakaha amidan muta'ammidan misalnya, falyaqdiha. Dia tak ada kata. Hak sebutnya jelasnya dua ni. Hak tentang orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tak ada sebut. Bila tak ada sebut, dia kira-kiranya nak menjelaskan hak mana hak kena qada. Padahal berlaku kepada dia tidur. Dua mari cerita hak terlupa. Tak ada hak mari hak lain. Soalannya hak ni. Satu. Yang kedua, ini dia kata. Li'anna intifa' asy-syart yastalzimu intifa' al-mashrut. Fayalzamu minhu anna man lam yansa la yusalli. Apabila tidak ada syarat itu, maka tidak adalah masyrut. Mana tidak ada terlupa, tidak ada tertidur, tidak adalah qada tu. Hak ada qada saat ni apabila ada dua perkara. Lepas tu hak tinggal dengan sengaja tu tak ada, itu bukan syarat. Dia kata begitu. Ni yang dibahas sini. Kemudian Syaukani menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah bahawa beliau memilih apa yang telah disebutkan oleh Daud dan orang-orang yang sependapat dengannya. Tapi pengarang ni, syarih ni, dia tidak setuju juga dengan pendapat ni. Sebenarnya pendapat ini di luar daripada mazhab 4. Di luar daripada mazhab 4. Kalau mazhab 4 semua kata kena qada. Kalau tinggal sembahyang dengan sengaja kena qada, mengikut mazhab 4. Hak ni di luar daripada mazhab 4. Bagi orang-orang yang mengatakan selain daripada mazhab 4 ni tak boleh pakai, menjadi masalah lah kepada dia. Tetapi bagi ulama-ulama Islam di mana-mana, dia tidak hak dengan 4 saja, bukan hak 4 tu saja, lebih lagi daripada tu pun. Dan ada pun orang yang mengatakan orang yang tinggal pendapat mazhab 4 ni dia sesat. Jauh sekali pendapat itu. Ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syaukani dan ramai lagi ulama-ulama yang lain, dia berpendapat begini. Tak ada siapa pun kata dia ni keluar daripada ahli sunnah wal jamaah ke, atau dia sesat ke, atau dia melanggar ijma' ke. Tak ada. Tak ada. Adalah hak kata lagu tu, tapi hak pendapat sempit lah. Kalau lah dengan sebab tinggalkan hak tu sudah jadi sesat ataupun tak betul dah dari segi pegangannya, tentulah ulama-ulama tidak hormat kepada mereka ini. Sedangkan Ibnu Hajar dan siapa-siapa semua sebut sama ni demo ni. Imam-imam besar sebut dengan baik demo-demo ni. Kalau dia tidak setuju dengan pendapat dia, dia tinggal. Tapi tak ada kata seperti setengah-setengah orang kita ni kalau sebut Ibnu Taimiyah diri bulu roma. Itu tak betul tu. Sebab apa? Ada Hafiz Ibnu Hajar sendiri, Mulla Aliul Qari, Jalaluddin Suyuti, dan ramai lagi ulama mengatakan dia ni waliyun min awliyaillah, salah seorang waliullah. Kita siapa dia nya nak kata setengah-setengah orang kita ni, tempat kita ni lah, kadang-kadang jadi telajak siapa mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Itu telajak tu. Telajak. Sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah, sampai mengkafirkan Ibnul Qayyim, sampai mengkafirkan ataupun sekurang-kurangnya memfasikkan Syaukani, sampai mengkafirkan Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana semua itu adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah belaka. Itu tak kena telajak. Kalau kita kaji tengok biar luar sikit dunia ni, kita akan dapati semua orang puji dia. Adalah hak keji tu, ada hak tu. Tidak nafi kita kira orang-orang yang besar, orang-orang yang penting dalam agama, orang-orang yang alim-alim ni macam pengarang ni, dia tak terima pendapat Syaukani, dia tak terima pendapat Ibnu Taimiyah, dia tak terima Ibnu Hazm, tapi dia mari dia bahas. Tak ada gapo tu, biasalah masalah khilaf. Kita tak terima, tak boleh terima, tak sah. Tapi tidak ada hak untuk kita mengatakan dia ni orang yang tidak baik, orang yang merosakkan agama ke apa. Itu tak boleh, lagu tu tak boleh. Sikap kita tak boleh lagu tu. Berbeza pendapat biasa. Ini kalau setengah-setengah orang tempat kita ni kalau sebut Syaukani, dia kata ni imam kaum muda ni, kata Ibnu Taimiyah, ni pun imam kaum muda juga.
Muhammad bin Abdul Wahab ikut Ibnu Taimiyah ni. Jadi dengan cara macam tu kita memburuk-burukkan satu-satu golongan, tak kena. Padahal kita tengok ulama-ulama besar ambil belakang. Hak demo ni dia tak setuju soal lain. Ada ketika dia setuju dengan pendapat demo ni, bahkan dia sokong pendapat demo ni. Kita tengok pengarang-pengarang yang besar seperti ni, pengarang ni, dan banyak lagi pengarang-pengarang lain. Lagu itulah sikap mereka. Bukan kata dia nguduh, tidak. Tidak kata ini kumpulan ni tak ada lagu tu. Ambil belakang. Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang tidak setuju dengan hak ni hak ramai-ramai ni, dia kata tak ada hujah katanya. Yang mana apabila kita nak debat ataupun nak bahas, boleh kita rujuk. Hujah tak ada. Misalnya dah, benda semaya ni berlaku semua ni. Berlaku semua. Adakah satu dalil bahawa orang tu tinggal semaya? Dia tinggal semaya dengan sengaja di zaman Nabi SAW, di zaman kemudian. Lepas tu ada siapa-siapa suruh dia qada? Adakah? Tak ada terang. Tak ada terang. Sebab tu dia kata kita kena tengok amalan seramai-ramai orang semaya 5 waktu sehari ni. Takkan tak ada orang tu. Adakah dalil yang menunjukkan dalam kitab-kitab hadis ni orang tu tinggal dengan sengaja, lepas tu disuruh dia qada semaya dia? Adakah? Tak ada. Itu sah seperkara. Perkara yang kedua, iaitu kalau orang tu sudah murtad, wal'iyadu billah, dia tak sembahyang. Bila dia masuk Islam semula, itu khilaf ulama tu. Hak semasa dia murtad tu kena qada ke sembahyang dia atau tidak kena qada? Kena qada ke atau tidak kena qada? Mengikut setengah ulama dia kata kena qada. Pasal asal dia Islam. Kalau dia kafir, semasa dia tak sembahyang dulu, tak cara lah tu, tak kena sembahyang dah. Tak kena sembahyang. Dia start sembahyang bila dia masuk Islam. Tapi kalau orang itu Islam, lepas tu dia murtad, lepas tu dia masuk Islam pula, selama dia murtad tu dia kena qada. Mengikut setengah ulama. Mengikut setengah ulama yang lain dia kata tak ada dalil. Sebab tak ada dalil. Sebab tak ada dalil. Supaya juga gini lah, hak ni lah. Lepas tu Syaukani selepas dia menukilkan pendapat Ibnu Taimiyah, dia kata wal amru kama dzakarahu. Kedudukan sebenarnya kata dia supaya dia sebutlah. Supaya Ibnu Taimiyah sebut. Kerana saya tak ada tahu, selepas saya selidik kaji dengan bersungguh-sungguhlah kaji masalah ni, saya tidak dapati ada bagi orang-orang yang mewajibkan qada kepada amid, kepada orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ada dalil yang laku lah. Laku kata dia. Kalau kita nak becah waktu ambil dalil tu, orang pakar laku. Tak laku kata dia. Dia kata Syaukani. Adapun hadis fadainullah ahaqqu an yuqda, hutang Allah itu lebih patut dibayar. Orang tahu lakah kata dia, tetapi mereka tidak akak kepala, tak kelih hak ni. Dalam bab ni tak boleh pakar tu kata. Dainullah ahaqqu an yuqda. Begitulah. Kesimpulannya, maknanya pendapatnya, dia kata tak kena qada. Tak kena qada. Lepas tu nak ke mana? Semaya akan datang jangan tinggal. Semaya akan datang jangan tinggal, tak boleh tinggal. Setengah-setengah orang tu pula dia ambil jalan, ambil jalan yang lain. Ini dia bab semaya ni tak boleh, tak boleh nak fikir, nak qiyas. Nak kata orang lain boleh buat haji bagi pihak orang lain, semaya apa boleh, tak boleh, tak ada siapa kata lagu tu. Tak ada siapa kata lagu tu. Fadainullah ahaqqu an yuqda tu berhubung dengan hak tu. Tapi tidak pula mereka kiaskan untuk sembahyang, tak ada. Setengah tu pula buat fidyah pula. Dia kata fidyah untuk bayar
hak sembahyang, hak tinggal. Terutama selepas mati. Terutama selepas mati. Ini semua tidak ada dalil yang kukuh yang boleh kita rujuk ke situ. Nak pegang kemah tak boleh, tak kemah berlaku. Tak kemah berlaku. Bayangkanlah kalau satu orang tu tinggal semaya, kita kata 50 tahun, tua dah ni insah. Bila dia insah tu sakit orang habis lah, sakit lutut lah, sakit macam-macam mana nak buat? Kalau mengikut qada ni, mengikut orang yang mengatakan kena qada, memang kena qada dah mana-mana pun. Qada boleh duduk, qada tak boleh duduk cacat, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh menyenging. Ikut kena qada, tak boleh. Dan tak boleh buat orang lain, kata dia. Tak boleh buat orang lain. Dia ambil jalan tu. Tapi bagi orang yang setengah-setengah orang, dia sebab orang kafir jugalah, orang Islam ni pun sikap dia tu setengah-setengah tu gitu. Orang jahil kita. Orang kafir kan, mungkin dia tidak tahu tentang agama, kadang-kadang orang kata sunat, kena sunat, tak jadi masuk Islam. Ada juga orang-orang hak jahil ni, bila kata kena qada habis lah semua ayah hak dulu, pala ke mana dia letih pakat dak tu. Ada juga lagu tu. Ada juga orang hak lagu tu. Jadi dengan sebab itu ada setengah-setengah ulama dia kata untuk jaga orang-orang yang seperti ni, elok juga kalau kita ambil pendapat. Ada juga pasal benda ni benda khilaf. Memanglah dalam 4 mazhab 4 tak ada. Waktu tu jelas waktu tu. Tapi pendapat yang lain apa kau tak boleh pakai langsung? Tak boleh pakai langsung. Adalah orang kata tak boleh pakai tu, tapi jumhur ulama tidak kata begitu. Tidak kata gitu. Dia ada dalil. Apabila ada dalil dan mereka ini mujtahid juga. Daud Zahiri mujtahid. Dan ramai lagi yang lain, Ibnu Taimiyah mujtahid. Jadi apabila dia ada pendapat dengan dalil dia, kalau orang nak ikut pun tidak jadi masalah. Dalam kes tadi terutamanya, kita nak ambil hati, nak jaga dia. Cuma sembahyang akan datang tak boleh tinggal ke mana-mana. Sebab sembahyang ni besarnya siapa tak boleh ganti. Kalau sembahyang setahun pun hak tula tak boleh ganti. Sembahyang dalam waktu sangat besar dalam Islam, sehingga tidak boleh diganti. Tu kata dia. Dan sembahyang ni termasuk kewajipan semasa, terikat dengan masa. Kitaban mawquta dalam Quran sebut. Apa ni satu kewajipan yang terikat dengan masa. Bila sudah habis masa dia tak ada dah lah. Dengan sebab itu kena jaga betul masa tu. Bukan main-main, tidak boleh di qada, tak boleh. Mereka kata perbandingannya supaya kita makan nasi. Makanan tu adalah sesuatu yang wajib lah, kita kata bagi kita, mestilah. Tetapi kalau setahun dulu kita tak makan, boleh kalau kita qada dalam satu masa nak makan, pecah perut lagu tu, tak boleh. Dia kata dari segi logiknya, hak terikat dengan masa, dia masa tu kita tak boleh nak qada dah. Itu dari segi logiknya. Dari segi dalil tak ada hadis yang menunjukkan dengan terang sepanjang Nabi SAW tu lama dia kira duduk dakwah, tak ada kata dia sebut kau sekali sesiapa yang tinggal dengan sengaja kena qada, tak ada. Lepas tu kita tengok sahabat ni ramai, beratus ribu sahabat. Lepas tu tabi'in pula dalam seramai-ramai tu, takkanlah tak ada yang berlaku begini. Yang berlaku tu dengan sengaja kau ataupun lagu mana, tak ada juga. Ataupun orang lain kau yang melakukan begitu dengan sengaja, tak ada dia suruh kata kena qada, tak ada. Itu yang kedua. Yang ketiganya dalil, dia kata ada sahabat-sahabat besar pun berpendapat begini. Berpendapat begini. Habis itu cerita satu pihak. Bagi orang yang mengatakan wajib ni, mana dalil dia? Dia kata hak ni
hadis yang kita baca ni adalah hadis orang panggil ibaratun nas. Ibaratun nas. Satu lagi dalalatun nas. Orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib qada berdasarkan dalalatun nas, orang panggil. Makna nas itu memang tak ada sebut dalam nas, tapi makna dia hanya ada. Setara terlupa tu. Padahal terlupa ni tidak dosa. Setara apa ni? Tertidur. Tidur tu Allah SWT tak tulis, dah tak kira, dah salah. Pun kena qada. Apatah lagi kalau dengan sengaja. Kalau dengan sengaja. Seperti Allah SWT kata wala taqul lahuma uff. Jangan kata uff kepada kedua ibu bapa. Uff pun tak boleh kata dah. Apakah? Dan dia tak boleh kata uff, tak bolehnya. Pukul boleh, sepak boleh. Tak ada siapa pun kata lagu tu. Setara uff pun tak boleh. Ni nak ayat setara benda hak lagu ni. Kalau nak kira tak dosa dah. Buka terlupa tu tak kira. Tidur tu tak kira. Setara tu pun kena qada. Apatah lagi kalau tinggal dengan sengaja, lagilah kena qada. Serupa dengan hak tu. Dia mau balik sana kata tak boleh, tu qiyas tu. Itu qiyas tu orang panggil tu. Dia mau balik ni kata itu tidak qiyas, itu orang panggil tu. Dalalatun nas itu bukan qiyas. Qiyas ini adalah masuk dalam pendapat mujtahid. Ini tidak ditunjuki oleh makna hadis itu sendiri. Situlah punca khilaf. Dan mana kata itu qiyas dah tu. Tak sah lagu tu. Tak sah lagu tu. Wala taqul lahuma uff. Tahu dah tu semua tahu. Lepas tu ada tempat-tempat yang lain banyak lagi. Itu tempat-tempat yang lain dalam hadis. Mana dalam hadis kata boleh sepak pulaknya? Tak ada. Bukan larang. Jelas hak tu kata dia. Kalau kita tak guna fikiran pun kita boleh jumpa tu. Dalam hadis-hadis begitu banyak. Kalau walaupun tak ada dalam Quran, tapi kita nak kias dengan tu tak boleh. Itu kias orang panggil. Kias aulawi. Kias aulawi. Dalam bab ni tak boleh kias kata. Tapi bagi orang yang terima juga, dia kata kena qada juga tu, dia kata ini bukan kias. Dalalatun nas itu tinggi lagi daripada kias. Hak sekali dengan ibaratun nas lah. Dengan sendiri orang ni faham. Wala taqul lahuma uff, walaupun dalam Quran tak ada sebut. Sepak ibu bapa boleh. Tampar ibu bapa boleh, tak ada sebut. Tapi semua orang faham. Dia kata apabila kata lagu tu tidak nanti orang alim, orang biasa pun faham apa makna dia, apa maksud dia. Orang biasa pun faham. Itu orang panggil dalalatun nas, tinggi. Dia bukan qiyas lagu tu. Itulah paling ada pun tu. Paling ada hak ni. Lepas tu nak cari dalil ni yang terang yang sebut sesiapa sebut ni, sebut dia sebut sesiapa yang terlupa sembahyang hendaklah dia qada bila dia teringat. Adakah lagu ni? Sesiapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja hendaklah dia qada. Adakah? Tak ada. Kalau lagu tu tak ada. Paling tinggi hak tadi dainullah ahaqqu an yuqda, itu masih umum. Dainullah ahaqqu an yuqda masih umum. Hutang Allah itulah yang patut dibayar. Kalau kita kata masalah haji, masalah apa-apa, bolehlah tu, memang ada nas. Tapi adakah sahabat-sahabat ni qiyas dan dainullah ahaqqu an yuqda? Dan bukan Nabi SAW pun kata kamu boleh puasa bagi pihak ayah kamu ataupun mak kamu. Adakah sahabat-sahabat buat kesimpulan bahawa semaya ni ayah dia tak ada semaya, kita nak semaya bagi pihak dia? Adakah lagu tu? Tak ada. Maknanya dia tidak pakai hak umum tu. Setakat Nabi SAW kata sudah. Setakat Nabi SAW kata sudah, setakat tu. Lepas tu hak lain-lain semua guna logik. Satu lagi dalil bagi orang yang mengatakan wajib kena qada ni. Allah SWT kata aqimus salat, dirikanlah sembahyang. Kewajipan sembahyang ni memang dalam waktu wajib berdasarkan nas itu. Lepas tu kalau lepas waktu, ayat Quran itulah juga yang wajibnya. Coba wajib qada, orang panggil. Misalnya kita kata kalau kita buta, kalau kita bayar pada masa dia, bayar juga. Kalau tidak bayar pada masa tu, apa kata lepas kita? Tak terlepas sampai bila-bila pun.
walaupun lepas daripada masa kita berjanji, kita kena bayar juga. Begitulah juga sembahyang ni. Allah SWT suruh sembahyang. Apakah terlepas kita daripada sembahyang? Semata-mata dengan lepas waktu dia, walaupun dia kata terikat dengan waktu, itu yang dituntut, yang dikehendaki hak asalnya. Tapi apabila dia terlepas, benda dia sudah dalam tanggungan dia, sudah jadi kewajipan dia. Apakah kewajipan itu terlepas dengan habisnya masa? Tapi itu semua tu kan, kalau kita perhati, semua guna fikiran. Guna fikiran. Tak ada maknanya dengan jelas dalam Quran kau sebut kalau terlepas waktu lagilah tak ada. Lagilah tak ada. Hak tidur tu pun tak ada dah. Hak tidur tu kena qada. Dalam Quran tak ada dah. Hak ada pun dalam hadis. Jadi macam Daud Zahiri ke apa tu, dia pegang dengan Zahir. Zahir pun dia ada cara dia. Sebab kita kata saat ni lah kemas juga cara dia. Zahir. Cara dia tu, dia ada cara lah. Kita tak boleh main-main. Kita kata dia tak guna akal ni orang lain. Kata dainullah haqqu an yuqda, dia kata itu umum. Tak ada siapa pun kata dainullah haqqu an yuqda. Dan Nabi SAW kata ayah kamu tinggal puasa, kamu boleh ganti bagi pihak dia. Sekat tu siapa kata kalau semayang ayah kamu tinggal semayang, kamu boleh semayang juga bagi pihak dia? Tak ada siapa kata. Bapa tak pergi kata situ, dah muka hutan juga tu pun dia nak kira. Kalau haji boleh kita buat bagi pihak dia, puasa boleh, hak ni apa tak boleh? Tak ada siapa berani kata. Dengan sebab itu hak ulama orang terima tadi pun dia tak kata berdasarkan hadis tadi semayang ni boleh orang lain kata, tak ada. Boleh orang lain kata, tak ada. Itu umum kan, tak boleh kita nak bawa ke sini, tak boleh. Dan khilaf-khilaf yang seperti ini biasa daripada dulu zaman sahabat lagi sampai kepada zaman kemudian ni biasa. Kita jangan berasa pelik benda-benda ni. Masalah khilaf, dia khilaf ni ada dalil, cuma dalam memahami dalil tu berbeza. Tu masalah khilaf. Khilaf ni tak apa, tak ada jadi masalah sikit abuk pun, tak ada jadi orang ni kurang pihak ni kurang, tak ada. Itu masalah khilaf. Masalah bid'ah lain. Setengah orang kita dia tidak faham, dia celaru antara khilaf dengan bid'ah, celaru. Tu tak kena. Tapi kita tidak nak bincang ke bid'ah lah ni. Tapi kalau jelas molek sebenarnya tak ada keliru, rekah ceritanya, rekah bid'ah ni benda yang tak ada dalil, tiba dibuat, itu bid'ah. Adapun khilaf ni dia ada dalil, cuma dalil tu tidak tegas, tidak muktamad, sehingga orang ni faham lagu ni, ada kaedah dia, cara dia, orang ni faham lagu ni, dalil ada, walaupun dalil sama ataupun dalil lain-lain tak kira lah, tapi ada dalil dia boleh sebut. Dalil maksud sini Quran dengan hadis ataupun ijma' sahabat, hak tu dalil. Tak ada hak tu tiba-tiba buat, dan hak buat tu pula bukan termasuk dalam masalih mursalah. Hak situ orang kita tak faham. Masalih mursalah ni buat sekolah, buat gapo tu masalih mursalah, tu tidak bid'ah. Tak masuk dalam bid'ah. Hak tu dalam perkara ibadat. Dalam perkara ibadat, orang kata panggil khusus dengan agama, buat sesuatu tanpa dalil, hak tu bid'ah. Rekas cerita. Hak tu kita tak boleh panggil khilaf tu, tak boleh kata khilaf. Hak tu kita tak boleh kata khilaf. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Khilaf ni dia kena ada dalil. Hak ni tak ada dalil. Lepas tu hak dibuat ni pula dalam perkara agama, dalam perkara apa nama ni, ibadat. Kalau dalam perkara dunia itu tak apa nak reka gila. Tu bermolek baru bid'ah. Tu hak bid'ah tak boleh ni. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Hak tu tak boleh. Buat dalam perkara agama, hak bukan daripada agama, hak tu tak boleh.
Kalau ada dalil, tidak lagi bid'ah. Tidak lagi bid'ah. Ada juga satu keadaan setengah ulama tu dia kata bid'ah. Hak lain pula dia kata boleh buat. Boleh buat. Mana dari satu pihak mengatakan bid'ah, dari pihak yang lain dia kata khilaf. Boleh jadi berlaku. Ada juga berlaku tu. Ada juga. Hak ni dia kata khilaf. Sebab bagi dia dalil ni tidak kukuh. Orang yang mengatakan bid'ah tu dia kata dalil hak ni tak kukuh. Sebab tu dia kata bid'ah. Walaupun kata ada dalil. Dalil-dalil ni hak boleh dipegang. Hak tu baru kira dalil sungguh. Misalnya sapu tekuk. Ambil Ismail sapu tekuk. Sapu tekuk. Basuh tu basuh kepala, lingus sapu tekuk. Imam Malik kata bid'ah. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata tidak bid'ah. Dia khilaf. Tengok. Apa khilaf? Ni satu pihak kata bid'ah. Ni boleh terima. Khilaf lagi tu. Khilaf lagi. Bid'ah itu tidak muktamad. Sebab apa? Sebab pihak ni dia tak terima dalil hak ada tu. Walaupun kamu kata dalil, ada dalil, tapi dalil tu tak boleh jadi dalil sebenarnya. Walaupun dia kata ada dalil, dia mai hadis lah. Sebab demo ni tak terima hadis tu. Bagi dia tak ada dalil jugalah. Sebab tu dia kata bid'ah. Tapi bagi hak demo hak terima ni, dia kata ada dalil. Kurang-kurangnya boleh kita nak pakai. Sebab tu kita tak kata bid'ah. Maknanya benda ni benda khilaf. Dia kata tu beza lagu tu ada juga. Tapi ada juga yang tak ada langsung. Boleh dikatakan semua. Kalau tanya siapa pun akan kata bid'ah lagu ni. Itu dia perbezaan. Seterusnya riwayat yang kedua dari Abi Hurairah, cerita tadi juga Nabi SAW suruh berpindah dari tempat yang telah kamu lalai itu, terkena kelalaian itu. Nabi SAW pun suruh bila pun ban. Ni riwayat yang sebut ban. Tadi tak ada sebut ban. Ban dan iqamah. Dan Nabi SAW pun bersemayam. Tadi tak ada sebut Nabi SAW suruh berpindah. Cuma mereka mengerek unta masing-masing. Itu dalam riwayat yang pertama. Sini Nabi SAW suruh pindah. Itu ada beberapa perbezaan di antara riwayat yang lalu dengan riwayat hak ni. Riwayat yang lalu dengan riwayat hak ni. Riwayat semuanya daripada Abi Hurairah belaka. Qala Abu Dawud. Abu Dawud berkata, Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i, Abdul Razzaq, dan meriwayatkan dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Tidak ada sesiapa pun dari mereka menyebutkan azan dalam hadis Zuhri ini. Ni ramai lagi perawi yang lain ni. Anak murid kepada Ibnu Syihab, selain daripada Yunus tadi, selain daripada Yunus tadi, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i. Mereka ni meriwayatkan dari Ma'mar dalam riwayat ni yang kedua ni. Ma'mar selain dari Aban meriwayatkan dari Ma'mar dari Zuhri. Begitu juga Ibnu Ishaq meriwayatkan dari siapa? Ibnu Syihab. Semua mereka ini tidak ada menyebutkan azan. Tak ada sebut azan. Hanya ada sebut iqamah, seperti riwayat Zuhri, riwayat Yunus hak mula-mula. Riwayat Ibnu Wahab ambil daripada Yunus dari Ibnu Syihab. Serupa dengan itu. Mana tak ada sebut azan. Satu perkara Imam Abu Dawud. Perkara yang kedua, tidak ada sesiapa pun di antara mereka yang mengisnadkan hadis ini kecuali Auza'i dan Aban al-Attar dari Ma'mar. Mana hadis ini kebanyakan mereka meriwayatkan secara mursal, tidak secara musnad. Secara mursal. Tidak ada sebut pula Rasulullah SAW kata, tak ada. Mengikut riwayat kebanyakan. Auza'i saja mengisnadkannya. Dan Aban, ni perawi ni, Aban meriwayatkan dari Ma'mar. Ni saja dia kata dengan sanad cukup ke tu, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang lain tak ada. Tu dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Maknanya kedua-dua perkara ni memberi kesan
kepada sesuatu hadis tu, memberi kesan kepada sesuatu hadis tu. Tetapi ada sesuatu di sini perkara yang boleh mengelirukan, iaitu Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i dan Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dan Ibnu Ishaq. Kalau kita perhati molek, tidak ada sesiapa pun menyebutkan daripada mereka ini menyebutkan azan, tak ada. Jadi adakah Malik, Sufyan bin Uyainah dan Auza'i semua ni meriwayatkan dari Ma'mar seperti mana Aban meriwayatkan dari Ma'mar? Jawabnya tidak, bukan gitu. Sebab apa? Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Auza'i ni semua ni dia meriwayat secara langsung dari Ibnu Syihab, bukan dengan perantaraan Ma'mar. Mana Ma'mar tu sungguh dengan demon dia semua, tidak melalui Ma'mar. Hak meriwayatkan dari Ma'mar dengan perantaraan Ma'mar iaitu Abdul Razak sahaja. Abdul Razak sahaja. Ibnu Ishaq pun tak perlu dengan perantaraan Ma'mar itu, sebab Ibnu Ishaq juga adalah anak murid kepada Ibnu Syihab. Sini boleh mengelirukan. Cuma Baihaqi ada menyebutkan bahawa dalam sunan dia bahawa ni Imam Malik dalam riwayat dia daripada Ibnu Syihab ni ada menyebutkan tentang ban juga. Sedangkan sini Imam Abu Dawud kata Imam Malik gapo ni tak ada sebut ban dalam riwayat dia. Sedangkan menurut riwayat Baihaqi, riwayat Imam Maliknya ada sebut ban, azan. Ada sebut azan itu. Jadi nampak bercanggah lah antara apa yang disebutkan oleh Imam Baihaqi dengan Imam Abu Dawud ini. Yang sebetulnya hak mana? Hak betulnya hak Abu Dawud, bukan hak Baihaqi. Hak Abu Dawud ini lebih tepat. Sebab apa? Tidak ada dalam riwayat Malik yang sahih daripada anak-anak murid dia ada sebut abban ni, tak ada. Ada sebut azan. Bahkan Qadhi Iyad yang bermazhab Malik dia kata kebanyakan perawi-perawi Muwatta menyebutkan fa'aqama. Bilal pun iqamah, tak ada sebut ban. Ada pula setengah-setengah riwayat ini sedikit tak banyak, dia sebut fa'adzana au aqama. Dalam riwayat Bilal pun azan ataupun iqamat dengan syak perawi. Hak sebut Bilal pun azan lepas tu iqamat dengan jelas lagu tu tak ada. Riwayat Malik tak ada. Apa yang disebutkan oleh Baihaqi itu adalah suatu kekeliruan. Yang betulnya ialah apa yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi cara tertib dia buat tu mengelirukan. Macam semua ni ambil daripada Zuhri melalui Ma'mar, sedangkan tidak begitu. Ambil melalui Ma'marnya hadis ini hanya Abdul Razak sahaja. Adapun yang lain-lain itu tidak. Mereka ambil terus ataupun langsung daripada Ibnu Syihab. Dia banyak maksud di sebalik tu. Apa faedah duduk bahas ni tu? Panjanglah ceritanya. Kalau nak bahas tu pula panjang. Seterusnya hadis yang ketiga tu kita sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.